Saham jatuh, apa nak buat? Okey, ini adalah soalan yang banyak saya dapat lah, okey, dekat TikTok dan juga dekat Telegram. Okey, apabila saham jatuh, apa next step ataupun apa step yang kita kena buat adalah kita sebagai seorang trader, kita kena berfikiran panjang untuk long term. Okey, macam baru-baru ni, ini adalah akaun saya. Anda boleh nampak akaun dekat sini, nama saya ada Muhammad Farhan bin Muhammad Ali. Okey, ini adalah akaun real. Okey, dengan bermodalkan $3,559. Okey, saya baru sahaja beli beberapa unit saham lah. Okey, contoh dekat sini kalau Facebook saya beli total 10 unit. Okey, so contoh kalau dekat sini, kalau katakan saya nak beli Facebook, okey, satu unit harga dia adalah sebanyak $202.98. Okey, and cost dia adalah $2. Brokerage fee lah. Okey, $2 brokerage fee. Okey, and saya beli 10 unit, dan 10 unit yang saya beli ni, kalau anda perasan dekat sini, okey, anda boleh nampak saya tak beli 10 unit seketul terus. Tak, saya beli 3 unit, 3 unit, 4 unit. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak pecahkan untuk long term, mid term dan short term. Short term maksud saya ni bukan short term hari ni saya masuk, minggu depan saya tutup, tak. Short term yang saya masukkan ni adalah 3 bulan, dan mid term adalah 6 bulan, dan long term adalah untuk 1 tahun. So kalau saya beli 10 unit sekaligus, saya tak boleh nak close satu persatu. Okay, so dengan cara macam ni saya boleh close satu persatu. Sebab apa? Sebab saya beli 3, 3, 4. Okay, and untuk Apple pula saya beli 5 unit total. Okay, 2 unit dan 3 unit. Dan untuk Microsoft saya hanya beli 2 unit lah. Okay, so dia punya idea dia adalah bila market saham jatuh, kita kena beli saham dan kita kena buat averaging. Okay, contoh macam hari tu masa Facebook jatuh, saya tak buat apa-apa decision. Cuma selepas kita tengok dari sudut teknikal, kita nampak ada peluang nak masuk, dan baru kita masuk. Okay, and dekat sini anda boleh nampak balance account ni adalah $3,500, dan free margin adalah negatif 22. Kenapa negatif 22? Sebab harga saham jatuh. Bila harga saham jatuh daripada margin yang saya gunakan, memang dia akan nampak negatif. Dan dekat sini saya akan loss ke semua duit bila? Apabila harga saham jadi kosong. Kalau harga saham masih ada value, selagi tu saya tak akan rugi apa-apa. Okay, maksud saya rugi macam ni, rugi yang kita panggil unrealized. Sebab tu dekat sini dia letak unrealized loss, okay, ataupun unrealized profit. Okay, let's say contoh, sebab ada yang ramai tak faham. Let's say contohlah, katakan sekarang ni Facebook jatuh. Okay, saham Facebook dah jatuh. Okay, saya dah loss katakan $70. Contoh macam dekat sini nampak market dah buka, betul? So nampak negatif 81, okay, negatif 80. Okay, market tengah berjalan, market dah buka. Okay, so nampak dekat sini tulis market open. And let's say contoh kalau katakan saya close position, memang saya rugilah. Sebab apa? Sebab dekat sini nampak unrealized ni dia tengah berjalan. So bila dia naik balik, bila dia naik dan saya close, baru saya close profit. Tapi kalau katakan harga saham keep on jatuh dan terus jatuh, memang unrealized ni akan bertambah lah. Unrealized loss tu makin bertambah. Okay, sebab tu kita kena ada ilmu fundamental dan juga technical untuk kita tahu bila kita nak beli saham dan saham apa patut kita beli. Okay, contoh macam dekat sini kalau anda tengok Facebook pun nampak dia gap down dekat sini. Ramai trader takut dengan gap. Tapi sebenarnya gap ni sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangan dia. Okey, kekurangan dia paling ketara adalah contoh kalau katakan anda letak stop loss, kadang-kadang stop loss tu jatuh ke bawah, dia drag. Okey, benda tu adalah benda yang common dalam dunia saham global. Okay, and tapi bila kita beli dalam tanpa menggunakan leverage dan kita beli untuk long term, tak ada lah risiko dia terlalu banyak macam instrumen-instrumen yang lain. Contoh macam tadi anda nampak negatif $70, nampak dia tengah sekarang ni dia dah kurang sikit, dia dah jadi negatif 59, negatif 60. Okay, sebab apa? Sebab saya beli waktu dia tengah murah, dan saya bukan beli untuk saya tutup esok ataupun untuk lusa, tapi saya simpan untuk long term. Okay, so saya harap sedikit sikit korang boleh nampak contoh market tengah berjalan, okay, apa berlaku. So anda nampak bila dekat sini dia makin berkurang, nampak free margin pun makin jadi, tadi negatif 22, sekarang dah jadi negatif 7 dan sebagainya. So saya harap video ini sedikit sebanyak memberi kefahaman dan memberi manfaat kepada anda. Dan jika video ini memberi manfaat kepada anda, tolonglah share video ini supaya lebih ramai dapat benefit dekat luar sana dengan sharing secara live macam ni. Sekian, terima kasih.